Hai dan salam sejahtera. Saya Cikgu Syahril. Hari ini kita akan belajar subjek pendidikan moral tahun 5, unit 9, bahagian keempat yang bertemakan keberanian. Hari ini kita akan belajar pada muka surat 85 buku pendidikan teks pendidikan moral yang bertajuk Hadapi Cabaran, Kekalkan Kebenaran. Pada muka surat 85 ini, kita akan fahami situasi dan akan melengkapkan infografik. Kita lihat situasi yang berkenaan Mingkit dan kawan-kawannya. Okey. Setiap hujung minggu, Mingkit dan kawan-kawannya menjalani latihan badminton di kompleks rekreasi Pangsapuri Pasir Emas. Di situ, dia telah pergi ke dua tempat, iaitu tandas awam di kompleks rekreasi itu semakin kotor dan berbau. Dan lampu juga tidak berfungsi. Kemudian di kafeteria, makanan yang dijual di situ juga berminyak. Kadang-kala kuantiti makanan yang diberikan sangat sedikit. Kita akan cuba menyelesaikan infografik yang disediakan. Yang pertama adalah cara bersikap berani bagi mengatasi masalah dalam situasi di atas. Dan juga apakah cabaran yang dihadapi oleh Mingkit apabila bersikap berani dalam masalah di atas. Semua 4 misalan itu akan dijawab di paparan di sebelah. Setelah kita menjawab, kita juga akan cuba menyelesaikan 2 soalan di dalam petak kuning di bawah. Jom kita mulakan. Okey. Saya ulang kembali situasi tersebut. Tandas awam di kompleks rekreasi itu semakin kotor dan berbau. Lampu juga tidak berfungsi. Makanan yang dijual di kafeteria juga berminyak. Kadang-kala kuantiti makanan sangat sedikit. Okay. Pada permasalahan pertama ialah cara bersikap berani bagi mengatasi masalah dalam situasi di atas. Saya dah sediakan 4 cara untuk bersikap berani bagi mengatasi masalah. Yang pertama, Mingkit perlu melaporkan pada pihak pengurusan kompleks rekreasi dan pihak peniaga berkenaan berkaitan dengan masalah yang telah dihadapi semasa dia menggunakan tandas awam dan juga pergi membeli makanan di kafeteria. Cara yang kedua adalah Mingkit perlu melaporkan pada pihak berkuasa tempatan seperti Majlis Pemedaraan Daerah, Majlis Bandaraya atau pihak-pihak yang berkaitan untuk diadukan masalah tersebut. Jika pihak pengurusan di kompleks tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah yang telah dihadapi oleh Mingkit. Seterusnya, Mingkit juga boleh melaporkan kepada pemimpin politik setempat yang berada di kawasan pasaraya kompleks rekreasi tersebut untuk menegur pihak pengurusan rekreasi dan juga para peniaga di kafeteria kompleks rekreasi tersebut. Dan cara yang terakhir adalah Mingkit boleh mentularkan permasalahan tersebut di media sosial seperti Facebook, di
di media sosial yang lain seperti WhatsApp, di IG story, dan di mana yang boleh dapat perhatian banyak pihak jika pelaporan ketiga-tiga pelaporan di atas tidak diambil perhatian. Itu adalah beberapa cara sikap berani yang boleh diambil oleh Mingkit untuk mengatasi masalah dalam situasi di atas. Yang kedua, apakah cabaran yang dihadapi oleh Mingkit apabila bersikap berani dalam masalah di atas? Di sini juga ada 4 cabaran yang telah disenaraikan oleh Mingkit. Yang pertama, sikap yang tidak indah oleh pihak pengurusan kompleks rekreasi tersebut. Seperti yang kita maklum, untuk membetulkan tandas yang kotor dan rosak ini memerlukan banyak kos yang perlu dibelanjakan untuk membaiki. Dan juga berkaitan dengan peniaga yang menjual makanan juga memerlukan tindakan yang boleh menyebabkan peniaga tersebut diambil tindakan. Yang kedua, cabaran yang boleh dihadapi oleh Mingkit ialah tiada pihak yang mahu bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Seperti tandas. Berkemungkinan pihak yang bertanggungjawab dalam perbaiki tandas tersebut tidak mahu mengambil berat ataupun mengambil kisah penggunaan aduan oleh para pengguna. Dan juga pihak pengurusan yang bertanggungjawab di bahagian kafeteria juga tidak berani mengambil tindakan terhadap peniaga. Kemungkinan ada kemungkinan mereka tidak berani untuk menegur. Cabaran yang ketiga adalah jika Mingkit mengambil tindakan menegur secara berdepan dengan peniaga, ada kemungkinan juga Mingkit boleh dimarahi oleh peniaga makanan tersebut. Tidak menerima teguran berkaitan dengan makanan yang berminyak dan juga yang kuantiti yang diberikan sedikit. Tidak berbaloi dengan bayaran yang dibuat oleh Mingkit. Dan cabaran yang terakhir, kemungkinan besar Mingkit tidak akan dibenarkan masuk ke dalam kompleks rekreasi itu pada masa akan datang. Ataupun tandas yang rosak itu terus tidak dibetulkan dengan ditutup oleh pihak pengurusan kompleks rekreasi tersebut, dan juga peniaga kafe itu tidak mahu menjual lagi pada Mingkit. Itu adalah antara cabaran yang mungkin dihadapi oleh Mingkit apabila Mingkit bersikap berani dalam masalah tersebut. Okey, kita cuba menjawab pada 2 soalan yang berada di bahagian bawah muka surat 85. Soalan pertama. Berdasarkan situasi, mengapakah Mingkit patut mengamalkan sikap berani? Di sini ada 2 jawapan yang saya sediakan. Yang pertama, dengan mengamalkan sikap berani, Mingkit dapat membantu menyelesaikan masalah setempat. Maksudnya di sini, dengan Mingkit bersikap berani, membuat aduan, sekurang-kurangnya ada pihak yang bertanggungjawab untuk menguruskan masalah itu, dapat mengetahui adanya masalah yang perlu diselesaikan. Yang kedua, Mingkit patut mengamalkan sikap berani. Ini akan menyebabkan ia akan membentukkan sifat mengambil berat berkaitan masalah setempat. Dengan itu, dengan
Keberanian mingkit ini patut dicontohi oleh kita semua supaya masalah-masalah yang timbul dapat diatasi dengan cepat dan berkesan. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Lakukan situasi di muka surat 85 itu dengan mengamalkan sikap berani dalam hidup masyarakat. Di sini saya memberikan satu contoh lakonan situasi di pejabat pengurusan kompleks rekreasi tersebut. Jom kita dengarkan. Selamat petang Encik. Saya nak buat aduan berkenaan dengan serosak dan kotor dalam kompleks rekreasi ini. Selain itu, aduan makanan yang dijual di kafeteria yang berminyak dan kuantiti yang dijual agak sedikit. Selamat petang adik. Tandas berkenaan berada di tingkat berapa? Tandas berkenaan di tingkat 2. Aduan adik akan dimaklumkan kepada pihak pengurusan untuk tindakan segera. Saya akan pastikan segala aduan adik akan diambil tindakan supaya tandas akan kelihatan bersih dan boleh digunakan. Selain itu, pihak kafeteria akan dimaklumkan supaya mengambil tindakan terhadap peniaga yang tidak mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan kompleks rekreasi. Terima kasih Encik kerana mengambil berat aduan saya. Sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih kepada adik kerana berani membuat aduan berkenaan masalah tandas dan kafeteria. Sama-sama. Mingkit menjawab. Itu adalah satu situasi di mana berlaku di pejabat pengurusan kompleks rekreasi. Mingkit telah membuat aduan dan ada seorang pegawai aduan telah mengambil aduan dan cuba membuat tindakan seberapa pantas untuk memperbaiki masalah yang itu. Dengan itu, berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap murid-murid dapat mengamalkan sikap berani dalam hidup bermasyarakat. Dengan sikap berani itu akan dapat membantu masyarakat sekeliling dalam masalah-masalah yang dihadapi, dan dengan tindakan berani kita itu kita dapat hidup dalam keadaan harmoni dan juga aman dan damai. Sekian saja, kita akan jumpa lagi dalam topik yang akan datang, dan jaga diri baik-baik. Bye-bye.